pun tak ada tapi sedap punya pasal mi kari, mi hailam apa sedap ni ke, makan elok je tak rasa bersalah. Itulah sunnah yang kamu nak kena jaga betul-betul. Halalan tayyiba. Kita ni terlampau fokus kurma, bukanlah salah pula benda tu. Kan? Itu sunat. Tak makan pun tak berdosa kalau tak makan kurma. Cuma jangan kita hina je lah. Sebab itu dah berkait dengan Nabi. Kan? Dan terbukti pun kurma ni banyak khasiat dia. Tapi benda yang haram tu yang kamu nak tinggal. Yang syubhat. Itu sunnah yang sebetul-betul dipanggil sunnah yang wajib. Dia ada sunnah yang sunat. Ada sunnah yang wajib. Itu bekalan kita. Beban muatan adalah beban tanggungjawab atas urusan duniawi. Maka dalam hadis ni Nabi kata, wa khaffifil hamla, kurangkanlah beban. Apa dia beban tu? Tanggungjawab kita dalam urusan duniawi. Kena kurangkan, jangan banyakkan. Baik. Saya masih ingat lagi tuan-tuan. Masya Allah, satu rezeki lah pengalaman. Hadis ni, hadis yang kita baca ni, Nabi pesan dekat Abu Zar ni, saya sangat ingat. Saya ingat bukan sebab saya baca kitab ni berulang kali, tak. Yang paling ingat tu kerana waktu saya berforum di Selangor dulu, dan Masya Allah rezeki saya berforum tu satu pentah dengan almarhum Tuan Guru Ustaz Harundin. 3 panel Ustaz Harundin, panel pertama, panel kedua Dr. Azhar Yaakob, suami kepada Ustazah Nur Hafizah. Panel ketiga saya yang tak ada apa-apa ni kan. Tapi rezeki boleh duduk sekali. Ustaz Harundin baca ni lah, hadis ni. Tu saya ingat sangat. Round pertama punya forum tu dia terus baca hadis ni. Ya Abazarin Jadidi Safina. Lalu dia syarahkan sedikit yang saya masih ingat. Dia kata, wa khaffifil hamla tu, kurangkan beban. Beban di situ, huraian daripada Ustaz Harundin, dia kata, jawatan dia kata. Maksudnya kalau saja-saja gila jawatan, jangan. Seronok. Ada orang dia panggil hubbul jah. Dia gila jawatan. Jawatan itu, jawatan ini. Kena kurangkan sebab nanti kamu nak jawab depan Allah susah nanti. Tanggungjawab tu. Melainkan dah tak ada arah, orang duk lantik juga, kita pun dengan berat hati pikul lah. Itu cerita lain. Ini tapi saja-saja. Ya? Dia bukan sebab nak menunaikan amanah tu sangat, tapi seronok. Dia panggil tashrif. Dia seronok. Dia rasa bangga, kemuliaan ada jawatan. Sedangkan di akhirat nanti jenuh. Inna amanatun. Ya, Nabi kata ramai orang yang khizyun wa nadamah. Ramai orang yang menyesal dan sedih disebabkan jawatan nanti. Di akhirat nanti. Ya. Itu kupasan yang saya masih ingatlah. Apa yang disebut oleh almarhum Tuan Guru Ustaz Harundin. Ya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, tu perenggan bawah sekali, kebahagiaan akan selalu diterima oleh orang yang tidak melangkah dengan satu langkah pun selain dia melangkah hanya kepada Allah. Ini orang ikhlas betul lah. Ya. Niat kita tu. Sebab tu niat ni disuruh kita jaga niat. Ataupun apa? Perbetulkan niat. Apa lagi istilahnya? Perbaharui niat. 3 itulah. Ya, jaga niat. Kan? Jaga niat. Jaga niat mana ikhlas kerana Allah lillahi ta'ala, untuk agama, untuk ummah, untuk Islam. Ya. Lepas tu kalau niat tu mula-mula betul dah. Tapi dalam perjalanan dia terpelecok, dia terbabas. Maka perbetulkan niat. Mana perbetulkan balik. Kan? Masa mula-mula bertolak tu betul dah ikhlas. Tapi dalam perjalanan tu ada entah macam-macam pula. Dia jadi tersasar. Jadi perbetulkan niat. Lepas tu ada satu istilah. Perbaharui niat. Nak bagi dia lagi segar. Kan? Perangat lah. Perangat supaya niat tu sentiasa. Macam kita perangat nasi lah kan. Kita tekan periuk tu warm kan. Sebab kalau sejuk tak sedap. Mesti nak makan yang hangat-hangat tu.
Panaskan nasi tu kan, baru sedap makan. Jadi niat pun macam itulah, biar dia sentiasa membara tu, kerana Allah tu sentiasa menyala-nyala. Kan? Sebab lama-lama dia sejuk. Bila sejuk tu, tekan lagi warm tu. Kita kuliah ni pun menekan lah tu. Kita hadir kuliah ni menekan balik kan, bagi hangat. Nanti dah keluar nanti dengan urusan hidup kita kadang-kadang jadi sejuk. Datang balik charge. Ya, begitulah. Ya. Dia kalau halangan dia jadi gelong tu, perbetulkan niat. Perbaharui ini benda yang sama juga. Macam tajdidul wudu. Memperbaharui wudu. Dah ada wudu dah. Kan? Maghrib, lepas maghrib tu kita baca Quran. Ada lagi wudu. Boleh je sembahyang isyak. Tapi kita nak perbaharui. Benda tu juga. Tapi bila perbaharui dia lagi segar. Kena air kan? Kamu kenapa ambil wudu? Tak sah? Tak. Sah dah. Ada wudu. Boleh sembahyang isyak. Tak ada masalah kan? Bahkan dia kata sunat i'adah. Kan? Elok kita perbaharui macam itulah. Itu maksud perbaharui. Tajdidul. Jadi tajdidul niat. Niat dah betul dah. Tak ada lagi gelong apa. Cuma tambah lagi azam tu kan. Ya Allah, jangan kau gelongkan. Mungkin kita niat macam tu kan. Perbaharui itu, ya Allah, jaga niat aku ni. Ya Allah, setakat ni okey nampak gayanya kan. Ke depan ni tak tahu. Jadi kau jagalah niat aku ni. Ya Allah. Kalau terlari, kita perbetulkan. Itu betul. Kan? Tadi udah ada riak sikit, udah ada ujub sikit menyelinap. Sempat pula dia menyelinap masuk kan. Lepas tu dengan sum'ah, nak orang puji lah apa semua. Kita pun astaghfirullahalazim. Ya Allah, aku ni dah. Hai, betul kan balik? Masuk atas rail dia balik. Jalan kan. Selain hanya kepada Allah. Perkataan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlisil amal yajzika minhul qalil. Hadis ni pun menarik. Akhlisi. Akhlis tu ikhlas lah ya. Kalau kita baca bahasa Arab dipanggil fi'il amar ni. Ini fi'il amar. Dan biasanya selepas fi'il amar ialah maf'ulun bih. Sebab tu dia mansub, dia baris atas. Al-amala. Dia tak boleh baca amali, dia tak boleh baca amalu. Al-amala. Lam tu mesti baris atas. Jadi ikhlaskanlah amalmu, perbuatanmu. Yajzika minhu al-qalil. Maka yang sedikit, qalil ni sedikit kan? Maka yang sedikit pun darinya akan mencukupi. Yajzi. Yajzi itu cukup. Okey. Jadi ikhlas ni dia punya nyawa bagi amal ibadat. Kan? Kita buat amal ibadat banyak tapi ikhlasnya tak ada, makna tak bernyawa lah. Sehingga Nabi sebut, kalaulah amalan kamu sedikit, ada orang yang tak sempat nak buat amalan, mungkin komitmen kerjanya mencari rezeki, mencari nafkah apa semua kan. Dia hanya mampu buat yang wajib-wajib. Kalau sunat pun tak banyak, sikit. Okey. Tak, itu bukan menjadi masalah. Tapi yang paling penting ialah ikhlas tu. Bila kamu ikhlas, amalan yang sedikit pun sudah mencukupi. Daripada amalan banyak, tak ikhlas. Tu dia tuan-tuan. Tapi bukan nak nyuruh kita buat amalan sikit. Ini cerita ada orang yang memang macam tu situasi dia. Ya. Kerja dia mencari nafkah, makan masa yang panjang, kena buat part time, tak cukup itu ini kan. Kadang-kadang nak beramal ibadat khususiah maksudnya. Tak sempat, sikit-sikit je mampu. Tak apa. Tapi penting jaga ikhlas. Kerana dengan ikhlas itu, amalan yang sedikit sudah dikira mencukupi di sisi Allah. Dia lebih kurang ginilah. Ada satu ayat tu, saya tak pasti dalam kitab ni ke mana. Siapa yang redha dengan rezeki Allah yang sedikit, makna dia miskin, dia susah, dia redha, dia tak mengeluh. Cuma dia usahalah.
Siapa yang redha dengan rezeki Allah yang sedikit, maka Allah juga redha kepada dia dengan amal yang sedikit. Dah dia susah, banyak nak cari rezeki, buat itu, buat ini kan. Amalan dia pun sikit, Allah kata tak apa. Cuma jaga ikhlas lah. Ya. Akhlisil amal yajzika minhul qalil. Ikhlaskanlah amal perbuatanmu, maka yang sedikit darinya sudah mencukupi. Apatah lagi kalau lebih, plus ikhlas pula, lagi hebatlah. Kan? Amalan kita daripada hari ke hari makin bertambah. Kemudian ikhlas pun kita jaga baik-baik. Kita orang kata apa, upgrade dia punya grade dia tadi tu kan, grade quality dia tu. Masya-Allah. Mudah-mudahan lagilah. Ya. Okey, habis. Muka surat 100. Ni baru nak selesai ni untuk tajuk pertama ya. Bab ketiga, nasihat yang pertama. Ni baru nak habis ni. Berkaitan dengan perkara ini, seorang penyair mengatakan fardun 'alan nas ay yatubu lakinna tarkadz dzunub aujabu was-sabru fin naibat sa'bu lakinna fautat thawab as'abu wad-dahru fi sarfihi ajib lakinna ghaflatan nas a'jab wa kullu ma qad yaji qarib lakinna al-mauta min dzaka aqrab. Wajib bertaubat bagi manusia, namun meninggalkan dosa itu lebih wajib lagi. Fardun ya, fardun tu fardulah. Apa hukum bertaubat? Kalau orang tanya kita jawab hukumnya wajib bertaubat. Dia bukan sunat muakkad, bukan harus, tak ada, wajib. Bahkan wajib segera apabila kita melakukan kesalahan. Tetapi dia kata yang lebih wajib lagi ialah meninggalkan dosa. Kita bertaubat. Selalunya bila bertaubat ni kita akan sempurnakan dengan apa? Kalau ibarat macam official lah. Secara rasminya kita akan buat sembahyang sunat taubat. Kita ambil wudu dengan penuh penghayatan, dengan penuh rasa keinsafan. Kita takbir dengan penuh hormat, penuh santun, rasa tawaduk. Ya Allah, aku nak kembali. Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, aku mengaku aku ni banyak dosa. Ya Allah, menangis-nangis, merambu-rambu air mata kan masa tu. Feeling sungguh. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Baguslah tu. Tu bertaubat tu wajib tu. Tapi 2 hari lepas tu buat balik. 2 hari lepas pada kita menangis-nangis tu, buat balik dosa. Sebab tu dia kata di sini, yang lebih wajib ialah tinggalkan dosa tu. Maksudnya yang lebih mencabar lepas pada kita bertaubat ialah macam mana nak jaga diri kita, nak pujuk nafsu kita ni supaya janganlah terjebak balik. Kan? Bukan sekadar ungkapan, Ya Allah, aku bertaubat. Betul lah tu. Memang wajib kamu kembali kepada Allah. Itu maksud syair yang nak disampaikan tu. Maksudnya dipanggil sini priority, aula. Mana yang lebih aula? Taubat tu betul wajib, tapi ada yang lebih wajib. Pertarungan kamu mengawal nafsu supaya jangan mengulang balik dosa yang kamu lakukan. Sabar menghadapi musibah. Was-sabru fin naibat. Sabar menghadapi musibah adalah berat. Lakinna akan tetapi fautas thawab, hilangnya pahala itu jauh lebih berat lagi. Kita lalui sebelum ni musim pandemik kan, Covid, Allah memang berat, ya Allah. Tak dapat hadir kuliah fizikal ni rasa merengkam-rengkam juga kan. Ada yang dibuang kerja, tekanan ekonomi, ada yang rasa nak terjun bangunan, ada yang dah terjun bangunan, macam-macam. Muflis, bankrupt, bercerai suami isteri, berat.
Jadi nak suruh kita sabar ketika menghadapi musibah. Dia kata sa'bu, memang berat. Itu kita akui. Bukan mudah, berat. Nak pujuk hati kan supaya sabar. Ya Allah, ya Allah, sabar ya Allah. Beratnya ya Allah. Kadang-kadang kita rasa macam tak boleh terima takdir. Kadang-kadang kita macam nak petikai kenapa ya Allah. Beratnya tu, berat tu, betul? Ya. Sampai kita orang Melayu kata apa? Berat mata memandang, berat lagi orang yang memikul tu. Kita tengok pun dah rasa macam Allah, dia yang alami lagi lah. Tetapi dari sudut motivasinya, hilang pahala itu jauh lebih berat. Maksudnya apa? Katalah kita tak nak sabar. Tak nak sabar. Sehingga kita menyalahkan Allah, menidakkan kebijaksanaan Allah, kita rasa Allah tak adil, kita menyumpah-nyumpah takdir, dah tentu tak ada pahala sabar. Dah lah tak ada pahala sabar, silat-silat dosa lagi. Maknanya bila kita pulang ke akhirat, ditimbang amalan kita, diaudit satu persatu, kita tak ada pahala. Pahala sabar menghadapi ujian tu tak ada. Yang ada adalah dosa. Sumpah seranah kepada takdir Allah. Yang tu lagi berat. Jadi pilih nak mana satu. Nak sabar menghadapi ujian ke? Ataupun nak hilang pahala sabar? Mana satu? Dah tentu akhirnya kita kata, sabarlah. Nak tak nak sabar. Daripada tak ada pahala sabar, akhirnya hidup ni mati, lepas mati ke alam barzah, kemuncaknya akhirat, akhirnya jumpa Allah juga. Cantik ayat ni. Maksudnya kita akuilah musibah tu susah. Susah. Berat. Perit, pedih, sakit, macam-macam lah yang kita rasa atas kapasiti kita sebagai manusia ni. Tapi macam mana kita dapat motivasi untuk terus bersabar walaupun berat ujian ni? Sabarlah sebab kita tak nak hilang pahala sabar. Dahlah kita ni ibadat khusus pun tak rajin kan? Qiyamul lail tak rajin, sedekah tak rajin, puasa sunat tak rajin. Sayalah. Jadi kat mana kita nak dapat pahala ni? Sabar. Dengan ujian-ujian yang Allah bagi ni kita sabar, kita sabar. Sebab tu Allah sebut dalam surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami akan membalas, kami akan beri pahala kepada hamba-hamba kami yang sabar dengan pahala yang tak terhitung banyaknya, bighairi hisab. Itu ayat tu dah jadi kita punya tagline dah, moto hidup dah tu. Tanam betul-betul Az-Zumar ayat 10 tu. Hafal dah. Innama yuwaffas sabirun, sabirun tu isim fa'il. Orang yang sabar ni Allah bagi pahala dekat dia bighairi hisab, tak terhitung banyaknya pahala. Kita sembahyang jemaah dapat pahala 27, boleh hitung lagi. Kita baca Quran satu huruf dapat 10 pahala, boleh kira lagi. Kita bersedekah Allah bagi, Allah lipat ganda sampai 700 pahala. Ui, banyaknya 700. Tapi masih boleh kira. Sabar ni Allah bagi pahala bighairi hisab, tak terhitung banyaknya. Tak boleh kira. Jadi kita kata baik pilih yang tu. Baik pilih pahala yang banyak daripada hilang pahala dengan merungut-rungut. Sabar. Kan? Ada orang dia allergic dengan sabar. Kau tak kena bolehlah sabar. Habis nak suruh apa lagi tuan-tuan? Suruh tunjuk bangunan. Sebab apa? Sebab akhirat tu benda tak nampak tu yang kita tak sabar tu. Nafsu kan. Pahala, memanglah sebut pahala macam sonok, tapi mana pahala yang tak terhitung tu? Itulah iman. Benda tak nampak ni mesti disuluh dengan iman. Tak boleh disuluh dengan mata kasar. Memang tobat lahum, tak nampak. Iman. Kita asah iman kita sehingga celik. Seolah-olah kita boleh tengok pahala Allah tu. Kita sehingga jadi tenteram, tenang hati kita. Ya Allah.
Wadahru fi sarfihi ajib, lakinna ghaflatan nasi ajab. Perubahan dalam setiap zaman selalu aneh. Ya, daripada satu zaman ke satu zaman ni makin pelik-pelik benda keluar kan. Ya, zaman tuan-tuan perempuan membesar dulu tak sama dengan cucu kita membesar. Zaman saya sendiri pun tak sama dengan anak saya membesar. Tetapi ada yang lebih pelik lagi. Ghaflatan nas. Kelengahan. Ghaflah ni kelalaian manusia yang semakin menjadi-jadi. Ya. Teknologi berubah pun makin pelik, perangai manusia pun makin menjadi-jadi buruknya tu. Na'udzubillah min zalik. Dengan ledakan media sosial kan. Dengan maklumat-maklumat yang tak terkawal. Ya, sampai kadang-kadang tak tertapis. Ada satu kes di Sarawak. Budak lagi. Dia stres. Tak tahulah stres apa, cerita masalah cinta ke apa. Budak. Lepas tu dia up dekat Facebook dia. Dia nak minta pandangan-pandangan rakan-rakan Facebook dia. Dia nak bunuh diri. Dia kata dia tak tahan dah hidup. Jadi dia nak tengok siapa yang setuju, siapa tak setuju. Sila beri komen. Kawan-kawan dia komen hampir 60 ke 70%, 60 ke 70% setuju untuk dia bunuh diri. Lepas pada tu dia pun bunuh diri. Ya, sampai macam tu sekali. Jadi nak bunuh diri pun dah boleh buat undi lah sekarang ni. Tengok kawan-kawan dia kata apa. Ya. Kalau macam tu bunuh diri je lah. Elok bunuh diri je lah kau pun. Hidup pun tak guna dah. Semua jawab apa itu. Semalam Dr. Syauqi yang ceramah di surau saya Maulud Nabi lah. Dia kata ada satu tempat. Satu tempat ni. Surau dia tu hiduplah dengan majlis ilmu. Surau dia tu hidup dengan majlis ilmu. Tapi dalam taman dia tu ada orang yang tak minat dengan majlis ilmu. Bising satu hal, lepas tu kata, duk kuliah benda yang sama je. Kuliah. Itu je. Sudahnya hamba Allah yang tak puas hati ni, dia pergi potong wayar untuk matikan speaker. Ya. Orang surau sabar lagi. Apa ni, sambung balik, apa semua. Potong kali kedua. Sabar lagi. Potong kali ketiga. Kan? Sampai akhirnya pihak surau tak nak bergaduh-gaduh. Kalau tumbuk, kalau kira nak tumbuk je lah. Tapi nanti dia buat laporan, kita pula masuk ke dalam. Buat laporan polis siap-siap. Penginayaan. Jadi ada orang sampai tahap macam tu. Kau tak datang kuliah satu hal lah. Ya. Baik. Jadi dunia teknologi semakin berkembang. Ya, banyak benda-benda pelik yang kita pernah tak terfikir. Hari tu saya pergi satu tempat tu. Tengok ada seorang budak dia bercakap. Saya tak nampakkan handphone dia tu. Dia buat macam ni lah. Handphone dia tu, dia letak sini. Saya tak berapa nampak handphone dia bercakap. Kita ingat dia bercakap seorang-seorang. Apa tengah Google Meet kan. Tengah Google Meet. Mula saya pelik juga. Apa muda-muda lagi bercakap seorang-seorang. Saya tengok dia kan. Ingatkan isim ke gila ke. Lepas saya dekat. Rupanya ada handphone. Dia tengah Google Meet mengajar. Itulah dia. Kan? Dunia dah canggih dah sekarang ni. Ya. Tetapi perangai manusia pun makin menjadi-jadi. Sepatutnya teknologi itu digunakan ke arah kebaikan. Tak salah teknologi. Tak salah perkembangan dunia berubah. Dan memang itu sifat dunia. Sebab apa berubah? Sebab kita manusia ada akal. Akal tu berfikir kan. Berbeza dengan binatang, berbeza dengan lalat. Lalat zaman Nabi Adam dengan lalat yang ada zaman kita sama je lebih kurang rasanya. Tak ada apa yang canggih maju pun. Lembu zaman Nabi Adam dengan lembu yang ada zaman kita sama je lah. Kod fizikal berubah tu tak tahulah kan.
Tapi kok tengok lembu sekarang dah pakai baju ke tak ada, macam itulah dia. Kan? Manusia dia berubah sebab akal yang Allah beri itu dia berfikir, dia menyelidik, dia mengkaji. Berlaku orang kata apa, evolusi, revolusi, macam-macam si lah. Wa kullu ma qad yaji qarib. Sungguh cepat setiap perkara yang datang secara tiba-tiba. Masa ni ya Allah berlalu begitu pantas. Lakinnal mauta min zaka aqrab. Namun yang lebih pantas apa dia? Kedatangan maut lebih cepat dan memeranjatkan. Kedatangan maut dia lebih cepat daripada masa yang kita rasa dah cepat tu. Bukan sekadar cepat, memeranjatkan, mengejutkan. Itu memanglah sepanjang pandemik ni lagilah. Jelas-jelas kita boleh tengok kan. Berita-berita yang mengejutkan. Allah dah meninggal. Dah meninggal. Semalam siapa? Pengarah hantu Kak Limah. Kan? Mamat Khalid. Ke Khalid Mamat? Meninggal. Tapi dia bukan COVID lah, serangan jantung kan. Tapi sebelum tu pun memang dia pernah koma dah dengan ceritanya. Yang COVID tu lah banyak mengejutkan kita. Jadi dunia semakin pantas dan memang itu isyarat yang Nabi sebut akhir zaman. Akhir zaman kan. Setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari. Dulu masa saya sebelum COVID lah, duduk tiap-tiap bulan turun ke Sarawak kan. Turun ke Sarawak minggu ke-3. Jadi bila dah tiba giliran nak pergi Sarawak tu, orang rumah saya lah. Dia kata, rasanya macam baru pergi Sarawak je hari tu. Ni apa nak pergi lagi pula? Orang rumah biasalah dia risau kita ada cawangan kat sana pula. Kan? Rasanya macam baru je abang pergi Sarawak. Dah nak hantar pula pergi Sarawak. Kan? Kita pun nak cover, kita kata memang macam itulah Nabi sebut dalam hadis kan. Setahun